Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia dan taufik inayahnya dapat kita adakan majlis ilmu seperti mana yang kita jadualkan pada petang ini, iaitu pada tiap-tiap hari Selasa. Setiap hari Selasa pukul 3 petang, tuan-tuan bersama dengan saya membincangkan tentang tajuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran Al-Karim. Apa yang kita bincangkan tentang Rasulullah adalah sumbernya daripada Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Al-Karim, dan apakah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lain. Sekali imbas, hari ini saya mohon maaf banyak-banyak tak dapat disiapkan nota pada hari ini kerana kami terlepas pandang. Sebenarnya disangkakan nota telah disiapkan, rupanya belum selesai. Jadi insya-Allah selepas kelas dalam akan menyusul nanti nota untuk tadabbur siri yang ke-9. Namun bagi siapa yang ingin mendapatkan nota daripada siri pertama hingga siri ke-8, tuan-tuan boleh tengok di ruang chat bagi yang mengikuti dalam mengikuti kuliah kita dalam Zoom ini. Tuan-tuan boleh tengok di ruang chat, tekan di sana, di Google Drive disediakan di sana nota daripada siri pertama hingga siri ke-8. Siri ke-9 menyusul tidak lama lagi, insya-Allah. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Al-Karim. Allah sifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang agung yang kita bincangkan pada siri-siri yang lepas. Ada 10 sifat. Saya sebutkan sekali imbas kerana ada sebahagian bertuan yang baru mengikuti kuliah kita. Sekali imbas kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi dengan sifat al-ubudiyah, bahawa Nabi adalah manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-khuluq, dengan sahib khuluqul azim, ataupun innaka la'ala khuluqin azim. Nabi memiliki sifat akhlak yang paling agung. Dari segi ibadah, Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Dari segi akhlak, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Yang ketiga, Allah sifatkan Nabi dengan sifat Raufur Rahim. Dari segi pada sifat ra'fah dan rahmah. Sifat akhlak ni dari bentuk luaran dilihat. Dari segi dalaman hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi adalah hati yang paling halus, yang menyayangi umatnya dan tidak sanggup melihat kesusahan menimpa umatnya atau menimpa manusia, yang disifatkan dengan ra'fah dan rahmah. Jadi ubudiyah berkaitan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Nabi dengan Allah, Nabi adalah manusia yang paling agung. Khuluqin azim, akhlak yang melibatkan urusan-urusan luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak tadi didasari oleh sifat utama, sifat ikhlas kita dah bincangkan. Itu adalah merupakan sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat akhlak Nabi paling sempurna. Yang ketiga, dari segi sifat dalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi hati yang disifatkan dengan sifat ra'fah dan rahmah, sangat lembut dan sangat mengasihi. Yang keempat, dari segi
apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mesej yang disampaikan, Allah namakannya sebagai Sirajul Munir, cahaya yang menerangi, bukan kata-kata provokasi, bukan suatu ilmu yang salah, malah Allah sifatkan dengan Sirajul Munir, cahaya yang menerangi. Yang kelima, Allah sifatkan Nabi. Nabi itu sendiri, kedatangan Nabi kepada umat akhir zaman ini merupakan minnah, kurniaan agung Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum mukminin. Dan yang keenam, dari segi kedudukan Nabi berbanding dengan Nabi yang lain secara umumnya, dan risalah Nabi berbanding dengan risalah yang lain, Allah sifatkan dengan sifat khataman nabiyyin, Nabi penutup segala Nabi dan Rasul, dan penutup itulah yang paling sempurna sebagaimana kita bincangkan sebelum ini. Yang ketujuh, Allah sifatkan Nabi SAW dengan sifat-sifat kemanusiaan yang paling sempurna, dada yang lapang, akhlak yang mulia, dan sebutan nama yang terbaik. Semua ahli sejarah yang menyebutkan nama-nama manusia dalam sejarah, Nabi lah manusia yang paling mulia disebutkan. Sama ada dalam fakta sejarah, atau dalam azan, atau dalam iqamah, atau dalam takbir, dalam takbir raya, bagi setengah lafaz yang kita dengar, yang hujung sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atau dalam zikir-zikir yang lain, dan juga dalam selawat disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang sempurna. Yang ke-8, Allah sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah telah memberikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah memuja, dan Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan, Allah beritahu Allah telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berselawat, dan malaikat telah mendoakan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kaum mukminin untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kehidupan yang paling sempurna, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, sebelum Allah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah bersumpah dengan banyak perkara untuk menunjukkan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi yang sifatnya demikian, iaitu dengan sifat segala kesempurnaan, adalah orang yang paling aula, orang yang paling utama untuk diberikan perhatian oleh seluruh kaum mukminin melebihi perhatian mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang kedua, juga berkaitan dengan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim, iaitu berkaitan dengan perbandingan kedudukan Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Dan kita dah bincangkan bahawa dibenarkan untuk kita melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas nabi yang lain, kerana memang ada perbezaan kedudukan seorang rasul dengan yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak boleh kita lebihkan antara satu sama lain atau kita banding-bandingkan dalam bab keimanan. Bab iman, kita wajib beriman dengan semua nabi, semua rasul. Bab iman, kita wajib beriman dengan semua kitab-kitab. Namun, dalam bab perbandingan dan kedudukan, kitab yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, mengatasi kitab-kitab yang lain. Dalam bab perbandingan dari segi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung berbanding nabi yang lain. Dan kita dah bincangkan beberapa perkara berkaitan dengan perbandingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian terhadap semua nabi-nabi terdahulu ketika mereka dilantik menjadi rasul, bahawasanya sekiranya dilantik nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman mereka masih hidup, mereka wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjanjian mitsaq yang Allah ambil terhadap nabi-nabi yang lain, yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama nabi-nabi dan rasul-rasul, dan dalam konteks disebutkan nama nabi bersama, Allah akan mendahulukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas nabi-nabi yang lain.
Di sini menunjukkan kemuliaan dan kedudukan yang special, yang khusus, yang spesifik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyeru semua nabi-nabi dan rasul-rasul dengan nama mereka secara langsung. Seperti mana Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Isa. Allah panggil nama mereka secara langsung, tetapi tatkala Allah ingin memanggil dan menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Al-Karim, Allah hanya memanggil dan menyeru dengan lafaz ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi, dengan gelaran-gelaran kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kelebihan keempat, risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang perlu disampaikan kepada seluruh manusia selepas Nabi dilantik hingga hari kiamat, dan di mana-mana sekalipun, bukan khusus untuk bangsa Arab. Ini menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan. Kesempurnaan. Risalah yang dibawa oleh Nabi bukan sahaja sesuai untuk orang Arab dan orang Quraisy pada zaman Nabi, malah sesuai untuk seluruh bangsa di dunia ini, sama ada yang hidup di zaman Nabi atau bangsa-bangsa yang datang selepasnya, ataupun seluruh manusia yang datang selepas pada zaman kita sehingga hari kiamat. Semuanya risalah yang dibawa oleh Nabi dalam Al-Quran Al-Karim itu dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang paling sempurna, yang sesuai untuk diamalkan sampai hari akhirat. Yang kelima, ini yang kita bincangkan sekarang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kedudukan yang mulia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Ini yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Dan kita dah bincangkan salah satu daripadanya, iaitu aspek pertama, Allah memberikan maqamam mahmud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqamam mahmuda. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas maqamam mahmud. Malah Allah perintahkan Nabi, Allah kata, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Daripada sebahagian malam itu hendaklah kamu bangun bertahajud sebagai tambahan, solat tambahan kepada solat tambahan darimu ya Muhammad atau ya Rasulullah, agar nanti Allah akan bangkitkan kamu di tempat yang paling mulia yang Allah namakan sebagai maqamam mahmuda. Dan maqamam mahmuda terdapat banyak tafsiran, namun tafsiran yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercakap dan memberi syafaat kepada manusia ketika hari di mana seluruh nabi dan rasul-rasul dan seluruh manusia tidak mampu mengangkat kepala di depan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pada tajuk berkaitan dengan tajuk yang sama, iaitu kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat yang Allah tidak berikan kepada nabi yang lain. Okey. Kita dah belajar tentang kedudukan yang pertama, Allah berikan Nabi maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Satu maqam kedudukan yang terpuji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Al-Kautsar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu Al-Kautsar, merupakan satu kurniaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membincangkan secara detail apakah makna Kautsar, dengan uslub Al-Quranul Karim, dengan gaya bahasa yang Quran tampilkan, Allah menggunakan kalimah inna dengan lafaz na, iaitu dengan lafaz ta'zim. Allah boleh sebut inni, sesungguhnya aku,
atau inna sesungguhnya kami. Kalau kita lihat kepada uslub Al-Quranul Karim, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz inna, iaitu dengan lafaz ta'zim, sesungguhnya kami itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menggunakan lafaz kami, artinya urusan perbincangan ini merupakan urusan yang agung. Sebagaimana seorang raja ketika berbicara menggunakan uslub ta'zim. Kalau kita jumpa dengan raja menggunakan uslub ta'zim dengan menyebutkan sesungguhnya better, menggunakan lafaz better, iaitu lafaz yang menunjukkan bahawa Nabi SAW percakapan yang diinginkan itu merupakan percakapan rasmi, bukan percakapan yang biasa-biasa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika membicarakan tentang inna, tentang Al-Kautsar, Allah kata inna, sesungguhnya kami. A'atayna. Uslub kedua Allah gunakan kalimah a'atayna, kami memberikan. Al-ata atau al-i'ta. Orang Arab ketika mendengar kalimah al-ata, mereka faham sesuatu. Yang mereka faham adalah pemberian yang dimaksudkan adalah pemberian yang agung. Dari mana kita tahu? Dari penggunaan kalimah al-ata. Penggunaan kalimah al-ata iaitu pemberian. Kerana dalam bahasa Arab kalau sebutkan al-ata, ianya adalah pemberian yang besar. Sebab itu kalimah ata berbeza dengan kalimah al-ita dalam beberapa perkara. Pertama, kalau Allah gunakan inna a'tayna kal kautsar, Allah tidak menggunakan inna atayna kal kautsar. Dari segi makna bahasa Melayu sama. Inna atayna kal kautsar atau inna a'tayna kal kautsar maknanya sama. Itu kami kurniakan, kami berikan. Cuma perbezaannya ialah al-ata kebiasaannya pemberian besar dalam dalam perkara-perkara fizikal. Sesuatu pemberian yang nampak, yang ada objeknya. Jadi kalau dikatakan a'taitukal bait, aku berikan kepada kamu rumah, atau a'taitukal fulus, aku berikan kepada kamu duit. Duit tu duit yang kalimah duit dan juga rumah tadi objek yang dapat dilihat. Jadi kalau al-kautsar, inna a'tainakal kautsar, maknanya apa? Al-kautsar adalah objek yang boleh dilihat, objek yang nampak. Jadi ada dari kalimah a'ta ini, a'taina atau kalimah i'ta mempengaruhi makna selepasnya menurut sebahagian ulama. Jadi kalimah al-ata ialah pemberian yang dapat dilihat. Manakala pemberian perkara-perkara yang tak dapat dilihat oleh mata, contohnya Allah berikan kepada Nabi SAW surah Fatihah. Allah kata, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim." Satu benda yang tak nampak. Sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang, itu surah Fatihah wal Qur'anil azim. Dan Allah berikan Quran al-azim. Itu juga ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ya ataina, ataupun Nabi kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak dikurniakan ilmu kecuali sedikit. Kerana apa? Ilmu suatu perkara yang tidak dapat dilihat. Ilmu ni kita dah bezakan, orang ahli ilmu dengan ilmu tidak dibezakan dengan pandangan mata. Kerana perkara itu tidak dilihat. Jadi pemberian berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan surah, berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan kekuasaan dalam erti kata dihormati dan sebagainya. Semuanya itu Allah gunakan kalimah ataina. Contoh Allah kata atainahu rahmatan min indina terhadap golongan Ashabul Kahfi. Allah berikan rahmat. Walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma, dan Allah telah berikan Daud dan Sulaiman ilmu. Ataina. Jadi kalimah ataina atau al-ita itu kepada digunakan untuk perkara yang tak nampak. Contoh Allah kata Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allahumma malikal mulk tu'ti pada ita, kalimah
tak guna ain, gunakan hamzah. Artinya suatu perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suatu perkara yang tidak dapat dilihat. Yang pertama. Yang kedua, perbezaannya, kalau digunakan al-ata ialah pemberian dengan tujuan pemilikan. Artinya saya berikan something kepada seseorang, memang beri, serah habis, serah untuk dimiliki, akan digunakan kalimah ataina. Tapi kalau kalimah ataina umum, kadang-kadang sebagai bentuk pemilikan, kadang-kadang sebagai bentuk pinjaman. Bagi, beri, tapi bukan bagi terus, akan diambil semula. Pemberian yang diambil semula. Boleh jadi orang yang bagi pada kita something, satu hari nak tuntut balik. Sebab dia bagi pinjam sahaja. Sebab tu dalam ayat, Allah mamalikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah yang menganugerahkan, Allah yang memiliki kekuasaan, Allah berikan kuasa pada siapa nak, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh cabut balik kuasa daripada siapa yang Allah kehendaki. Sebab itulah Allah menggunakan kalimah ataina. Begitu juga kalimah ilmu. Ini antara bentuk-bentuk perbezaan. Dan sebahagian para ulama mengatakan al-ita lebih besar pemberiannya daripada al-ata, sebahagian kata al-ata lebih besar. Ini berlaku khilaf. Yang penting bila sebut a'taina, yang jelas pemberian ini pemberian yang dapat dilihat. Dapat dilihat, suatu pemberian yang dapat dilihat. Dan yang kedua, pemberian Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan pemberian yang agung, pemberian yang besar, yang dapat dilihat, dan pemberian yang agung. Okay. Inna a'taina al-kautsar. Apakah makna al-kautsar? Al-kautsar, ulama telah memberikan pandangan dalam memaknakan kalimah al-kautsar dengan banyak qaul. Dalam memberikan pandangan terjemahan al-kautsar telah dibincangkan banyak qaul. Di antara qaul yang disebutkan itu, qaulnya banyak, cuma kembali kepada dua qaul. Cuma saya tarik perhatian, kenapa ayat ni diturunkan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang paling ringkas yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Surah yang paling ringkas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim. Dalam Quran Karim ada 3 surah yang mengandungi 3 ayat. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan surah yang kedua, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ketiga-tiga surah ini mengandungi 3 ayat. Namun dalam 3 ayat tersebut, surah yang paling pendek dari segi perkataannya, perkataannya hanya ringkas sampai 30 perkataan, adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar iaitu mengandungi lebih kurang 29 perkataan. Kalau saya tak silap, jumlah perkataan tuan-tuan jangan catat dulu sebab saya akan semak semula, tapi tak sampai 30. Surah Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lebih kurang 14, saya silap. Kita kira semula. Inna 1, a'tainaka 2, al-kautsar 3, fasalli 4, li rabbika 5, wanhar 6. Inna 7, syani'aka 8, huwa 9, al-abtar 10. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Saya kira sekalian saya bukan 10, tapi tuan-tuan tinggalkan dulu. Saya akan semak semula nanti selepas kuliah, dan saya akan terangkan semula. Yang penting perkataannya, saya terkeliru sikit. Yang bawah 30 tu ke surah yang lain. Okay. Itu surah Inna Anzalna. Minta maaf. Inna Anzalna yang mengandungi 30 perkataan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Mana inna a'taina hanya mengandungi 10 perkataan. Jadi perkataannya sangat sedikit. Yang paling ringkas, tapi dari segi nilainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Inna A'taina adalah surah yang paling spesifik yang menceritakan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemberian yang utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, surah ini diturunkan dengan ada asbab.
nuzulnya. Ketika Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah, Nabi masuk masjid. Nabi duduk dalam masjid di Masjidil Haram. Nabi keluar balik ikut satu pintu yang dinamakan sebagai Bab Bani Saham. Bila Nabi keluar, Nabi tersempak dengan salah seorang tokoh Bani Saham, itu Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni, dia baik dengan Nabi SAW. Dia borak, dia orang kafir. Dia dari segi zahirnya baik dengan Nabi SAW. Dia berborak dengan Nabi SAW sebentar. Sedang dia berborak, ketika itu ramai kaum musyrikin yang sedang menunggu dalam masjid. Mereka sedang duduk. Tatkala dia bertemu dengan Nabi, dia borak dengan Nabi SAW, yang lain sedang perhati. Kemudian Nabi berlalu. Selepas Nabi berlalu, dia pun masuk ke masjid. Bila sampai dalam masjid, mereka bertanya kepada Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Mereka bertanya, kata, Manil ladzi kunta tuhaddits? Siapa yang kamu borak? Siapa yang kamu borak dengan dia tadi kat luar? Dengar macam ada suara kamu sedang borak. Kata Al-As, kata, Zakal abtar. Itulah lelaki yang abtar tu. So, Allah turunkan ayat Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela kamu itulah dialah al-abtar. Apakah makna al-abtar? Al-abtar ialah lelaki yang terputus namanya, yang tak disebutkan namanya. Orang Arab menggunakan lafaz ini untuk merujuk kepada seseorang yang kematian anak lelakinya atau yang tak ada anak lelaki. Ada anak lelaki, mati. Ada anak lelaki, mati. Di penghujungnya, orang yang tak ada anak lelaki, namanya tak disebutkan dalam silsilah keturunan. Kalau dia ada anak perempuannya akan menikah dengan lelaki yang lain, dengan anak orang lain. Kemudian cucunya akan dinisbahkan kepada bapanya, bukan pada ibunya. Oleh itu, bagi orang Arab, mereka sangat berbangga dengan anak lelaki. Kalau anak lelaki meninggal, Okay. Terima kasih kepada Puan Zaidah yang bagi komen. Dalam buku saya tulis 10 kalimah dengan 42 huruf. Betul? Surah Al-Kawthar ada 10 kalimah. Jazakumullah khairan. Cuma ada berlaku khilaf. Sebagian ulama memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Kawthar, menjadikan 14 perkataan. Bismillah, Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi 4 perkataan daripada Bismillahirrahmanirrahim dan 10 perkataan dalam Inna a'tainakal kautsar. Terima kasih kepada Puan Zaidah. Sebab saya tak sempat nak rujuk tadi, keluar secara spontan. Jadi saya maklumat lama, yang dah lama, dah berbelas tahun saya tak rujuk tentang bilangan huruf Al-Kautsar. Kalau ikutkan nak rujuklah dari segi ceramah pernah sebut, tapi jadi maklumat tu lama. Okey, jadi kembali kepada Al-Abtar. Jadi lelaki ni kata, Al-As kata, aku borak dengan lelaki Al-Abtar tadi. Budak lelaki Abtar. Jadi Al-Abtar ni satu gelaran buruk yang diberikan oleh kafir orang Quraisy terhadap orang-orang yang kematian anak lelaki. Dan bagi mereka, kalau tak ada anak lelaki ni suatu perkara yang aib bagi bangsa Arab, bangsa Quraisy. Sebab itulah mereka kalau lahir anak perempuan, bagi mereka sanggup mereka bunuh anak perempuan mereka atau tanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Dan inilah diriwayatkan kepada sebahagian daripada mereka. Walaupun kisah yang dikaitkan Sayyidina Umar, kisah secara detail itu tidak sabit, namun secara umum wujudnya pemikiran begini. Kenapa? Sebab di Makkah Al-Mukarramah, ketika Nabi SAW dapat anak bernama Abdullah, lahir daripada Khadijah. Abdullah tak lama selepas itu meninggal. Anak Nabi sebelumnya nama Al-Qasim meninggal. Dia dilahirkan anak lelaki, anak Nabi meninggal. Jadi dia pun kata Nabi ni abtar. Ketika itu perkataan dia menyakiti hati Nabi SAW. Bila Nabi tahu tentangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tadi, ayat Inna a'tainakal kautsar, untuk menghiburkan hati Nabi SAW dan untuk mencela orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Inna syani'akahul abtar. Jadi menurut pandangan ulama yang melihat kepada asbab nuzul yang diturunkan kepada Al-As bin Wa'il ini, mereka katakan surah Inna a'tainakal kautsar adalah surah Makkiyah. Surah diturunkan Makkah Al-Mukarramah. Namun bagi siapa yang lihat riwayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga hadis Anas bin Malik, hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah yang menceritakan tentang telaga Kautsar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi SAW. Telaga Kautsar
setelah Allah berjanji dalam surah Ad-Duha, Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhan kamu akan berikan kepada kamu satu pemberian yang kamu redha. Kemudian Allah turunkan surah Inna a'tainakal kautsar, dan peristiwa itu berlaku dalam Masjid Nabawi ketika sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata surah Madaniyah. Jadi surah Kautsar ni kalau kita tanya pada ulama tafsir, sebahagian mereka kata surah ini surah Makkiyah, diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Sebahagian mereka mengatakan bahawa surah ini surah Madaniyah, diturunkan di Madinah Munawwarah, dan sebahagian mereka mengatakan surah ini surah Makkiyah Madaniyah. Mekah diturunkan di Mekah, kemudian diturunkan lagi, diturunkan balik ayat yang sama untuk menyatakan kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan bahawa Allah memberikan satu kurniaan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Apakah makna Al-Kautsar? Dalam banyak-banyak kaul, ada dua kaul yang paling utama yang boleh kita jadikan sebagai catatan. Kenapa? Sebab dua kaul ini ada dalilnya, dan dua kaul ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan oleh sahabat baginda Ibnu Abbas radhiyallahu an dan anak-anak muridnya. Jadi dua kaul ini yang penting. Kaul pertama, mereka mengatakan bahawa Al-Kautsar adalah nama sungai. Al-Kautsar adalah nama sungai di syurga. Sungai yang paling tinggi, yang terpancar, yang mana sungai yang terpancar pada syurga Firdaus. Sungai yang paling tinggi, syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Sungai ini terpancar dari mata airnya pada syurga Firdaus, dan ianya mengalir kepada syurga-syurga yang lain, dan sehingga airnya disalurkan ke mahsyar untuk menjadi sumber kepada telaga Al-Kautsar. Ini pandangan pertama. Apakah dasar pandangan ini? Dan siapakah yang berpandangan-pandangan ini? Inilah pandangan kebanyakan pandangan yang masyhur di kalangan ulama salaf dan khalaf. Seperti disebutkan al-Imam Fakhrul Razi dan kitab beliau Tafsir Al-Kabir. Dan ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, juga pandangan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan juga Ibnu Umar yang menceritakan tentang erti Al-Kautsar. Antaranya ialah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, idza ana binahrin hafatahu qibabud durril mujawwaf." Tatkala aku sedang berjalan di dalam syurga. Nabi berjalan dalam syurga. Bila sebut Nabi berjalan syurga, peristiwa ini berlaku dalam dua keadaan. Ini kaedah dalam tafsir. Bila sebut Nabi SAW nampak syurga, dua keadaan. Sama ada itu merupakan mimpi Nabi SAW, dan mimpi Nabi adalah suatu perkara yang benar, walaupun tidak dikatakan benar mesejnya. Tak semestinya yang disebutkan itu 100% seperti yang seperti yang akan berlaku nanti. Tapi mesejnya yang disampaikan dalam mimpi Nabi adalah suatu perkara yang jelas dan benar. Sebetulnya mimpi ini boleh ditakbirkan. Okay. Jadi Nabi SAW kata Nabi pernah berjalan dalam syurga. Bainama ana asiru fil jannah, tatkala aku sedang berjalan dalam syurga. Sebagai ulama kata peristiwa ini berlaku dalam mimpi, sebahagian yang lain kata peristiwa ini berlaku di malam Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Nabi berjalan ini yang kita bincangkan sekarang ketika Isra' dan Mi'raj, tapi wallahu alam yang rajih, yang zahirnya adalah dalam ketika Nabi SAW mimpi sejenak, ketika Nabi duduk dalam masjid seperti mana dalam hadis yang akan kita bacakan nanti insya-Allah. Nabi kata, tatkala aku sedang berjalan dalam syurga, tiba-tiba aku melihat satu sungai. Idza ana binahrin, aku jalan sampai di satu sungai, satu batang sungai. Hafatahu, di kedua-dua tebingnya itu, qibabun, terbina kubah-kubah. Kubah lah, bentuk mana? Sungai, di tebingnya ada bangun dibina. Macam kita jalan tepi sungai,
di taman mana, taman Inggeris ke, kita pergi kat sungai kat Singapura tu ke, kat mana yang ada tebing-tebingnya. Maksudnya saya tak kata syurga macam taman Inggeris ataupun Singapura ataupun macam taman-taman tertentu, tapi untuk kita mudah faham, ada sungai yang terbiar yang secara aslinya, ada sungai yang terbina di tepinya tebing-tebing yang cantik. Jadi Al-Kautsar telaga sungai yang di kedua belah tebingnya terbina kubah-kubah. Terbina kubah, hiasan kubah ad-durrul mujawwaf yang terbina daripada ad-dur, daripada mutiara-mutiara yang ada lubangnya. Mutiara yang bukan mutiara yang bulat, mutiara yang maksud mujawwaf adalah mutiara yang dibentuk dengan bentuk yang cantik. Bukan saja mutiara yang bulat seperti mana kita nampak dalam mana-mana kerang dan sebagainya, dalam yang nampak di dunia ini, tapi mutiara yang telah dibentuk dengan bentuk yang cantik. Nabi kata, sedang aku berjalan dalam syurga, tiba-tiba aku tiba di satu sungai, yang mana sungai itu di sebelah, di tebing-tebingnya itu terbina kubah-kubah daripada durrul mujawwaf, daripada mutiara-mutiara yang terbentuk. Dalam mujawwaf artinya yang berlubang, ada kawasan yang berbentuk, yang dibentukkan, ada yang mutiara, ada bahagian yang berlubang, iaitu berlubang hiasan yang cantik. Faqultu, maka aku berkata, iaitu berkata kepada Jibril. Faqultu ma hadha ya Jibril? Apakah ini wahai Jibril? Qala hadzal kautsar. Inilah dia Al-Kautsar. Itu sungai tadi. Inilah dia Al-Kautsar alladzi a'taka rabbuk, yang Tuhanmu kurniakan kepadamu. Kemudian Nabi kata, okey, alhamdulillah, nota Al-Kautsar siap. Saya minta izin sebentar, saya nak buka nota. Untuk pengetahuan tuan-tuan, nota Al-Kautsar saya dibantu oleh Al-Fadil Ustaz P. Yusuf dalam penyediaan nota ini. Saya hanya sediakan nota bahasa Arabnya. Okey, alhamdulillah nota siap. Kita akan rujuk pada nota. Tuan-tuan boleh dapatkan nota di Telegram ataupun di dalam Google Drive sebentar lagi. Okey, sementara saya tunggu WhatsApp saya di-download sekarang di Faqultu ma hadha ya Jibril? Apakah ini wahai Jibril? Qala al-kautsar alladhi a'taka rabbuk. Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadamu wahai Muhammad. Okey. Faqultu fa idza tibuhu atau tinuhu misku adfar. Manakala tanah yang ada di sungai ini, sungai tadi adalah di tebingnya terbuat daripada mutiara-mutiara yang terhias, yang dibentuk. Manakala tanah sungai ini, bahagian tanah sungai, okay, daripada miskun azfar. Tanah itu dibuat daripada miskun, iaitu kasturi. Daripada kasturi azfar yang sangat wangi. Miskun azfar artinya mutiara yang sangat wangi. Bukan mutiara, miskun yang apa bahasa Melayunya saya lupa. Miskun asfar saya sebut tadi. Saya sebenarnya saya sedang buka nota ni, tunggu nota ni keluar. Menjadikan saya fikirkan dua perkara dalam satu masa. Okey, sebentar, saya nak buka nota ni sebentar. Okey, saya sharekan. Okey, ni nota kita tuan. Pemberian yang kedua. Pemberian pertama, Allah berikan Nabi maqam mahmudan. Pemberian kedua, pengurniaan Al-Kautsar kepada baginda. Jadi ayat Al-Quran surah Kautsar
Kita dah bacakan tadi sebab turun surah Al-Kautsar, ayat kerana adanya berkaitan dengan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi seperti mana yang kita bacakan tadi. Kemudian pengertian Al-Kautsar ada dua pengertian yang umum. Pendapat pertama, syurga dalam sungai dalam syurga yang kita bincangkan sekarang. Ini pendapat masyhur di kalangan ulama salaf dan khalaf. Dan Aisyah, Ubay, Umar, Anas bin Malik, Abu Aliyah dan selain mereka, iaitu jumhur salaf dan khalaf. Dan pendapat kedua adalah pendapat yang Kautsar bererti kebaikan yang banyak. Okey, hujah pendapat pertama. Ini yang kita bincangkan sekarang. Hujah pendapat pertama ialah hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik yang ada di paparan tuan-tuan sekarang. Bainama ana asiru fil jannah, tatkala aku sedang berjalan dalam syurga, idza ana binaharin hafatahu qubabud durril mujawwaf, aku berada di depan sebatang sungai yang mana di tepi tebing itu berupa kubah-kubah dari mutiara-mutiara yang berongga, yang berlubang, yang berongga. Qultu, aku berkata, ma hadha ya Jibril, apakah sungai ini wahai Jibril, atau sungai apakah ini wahai Jibril? Qala, Jibril berkata, hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuk. Inilah dia Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rabb kamu kurniakan kepadamu wahai Muhammad. Fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar syakka hudbah. Okay. Yang mana ternyata tanahnya atau wangiannya dari minyak kasturi. Ini perkataan saya bahasa kasturi. Kasturi yang sangat miskun azfar. Okay. Jadi tinuhu aw tibuhu, di sini tinuhu aw tibuhu ada au kat sini, ada syak bukan daripada hadis Nabi, namun daripada seorang perawi yang bernama Hudbah, syakka Hudbah, syak pada kalimah aw tinuhu. Okey. Ini adalah dalil pertama yang menunjukkan bahawa Al-Kautsar ini adalah nama sungai. Dalil yang kedua daripada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Apakah makna al-kautsar? Qalat, kata Aisyah, Aisyah berkata, huwa nahrun. Ini kata-kata Aisyah. Nahrun u'tiyahu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Sungai itu adalah Al-Kautsar, ialah sungai yang dikurniakan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Syati'ahu alaihi durrun mujawwaf. Alaihi durrun mujawwaf. Di tebingnya, di pantainya, maksudnya maksud tadi hafata, seolah-olah pagar tadi, tebingnya itu terus dibinakan sebelah dengan air. Kalau sebut syati'ahu, artinya binaan tadi bukan terus di ruang, ada ruang antara air dengan tembok yang dibina tadi, yang dibina daripada permata tadi, atau daripada belian, atau daripada dur. Dur ni permata ataupun belian, ataupun kita panggil dur Jawa, kita panggil daripada mutiara-mutiara. Di sebelum antara air sungai Kautsar dengan binaan kubah tadi ada ruang tanah. Dan mana tanah itu, dikata tanah itulah yang seperti mis tadi. Kalau ikut riwayat yang pertama, seolah-olah antara tebing tadi dan kubah, antara air dengan kubah tidak ada pemisah tanah yang banyak, itu langsung dibina. Itu dari segi kedua lafaz tadi. Ya, ulama kata apa? Ulama kata ada binaan tadi, pagar yang dibuat oleh kubah-kubah tadi, sebahagiannya berbentuk langsung bersambung daripada sungai terus ada tebing. Sebahagian yang lain ada ruang seperti pantai. Lepas tu dia kata syati'ahu alaihi durrun mujawwaf. Di tepi pantainya, di tepi ruang antara dua sungai tadi, antara sungai tadi, di sebelah kiri dan kanan, alaihi durrun mujawwaf. Terdapat durrun, mutiara atau berlian
mujawwaf yang berlubang, sama dengan riwayat tadi. Aniyatuhu, namun terjemahan durrun sebagai mutiara adalah lebih tepat. Aniyatuhu ditambah dengan sifat yang lain. Aniyatuhu iaitu perkakas-perkakas. Ka'adadin nujum. Alat-alat yang bejana, alat-alat yang digunakan untuk mencedok airnya terlalu banyak seperti banyaknya bilangan bintang-bintang. Ini yang disebutkan oleh Aisyah dan sudah pasti perkara ini diambil daripada Rasulullah SAW. Dan ada hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tak disebutkan dalam nota tapi ada dalam teks asal dalam buku ni. Riwayat yang Allah kata, yang Ibnu Umar kata, lamma nazarat inna a'tainakal kautsar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa nahrun fil jannah. Bila turun ayat inna a'tainakal kautsar, Nabi berkata itu adalah sungai di syurga. Hafatahu min dhahab. Kedua tebingnya itu dibina ada binaan daripada emas. Sekarang jadi masalah satu lagi. Tadi disebutkan dibuat daripada permata-permata atau mutiara-mutiara yang berrongga. Sekarang sebut terbina daripada emas. Yang mana satu betul? Dalam menafsirkan hadis, tatkala kita temukan dua hadis yang zahirnya nampak bertentangan, kita perlu gabungkan. Kita perlu tengok sahih atau tidak. Setelah dilihat kedua-dua riwayat ini sahih. Sama ada kata tebing ataupun pagar di tepi tebing tadi dibina daripada emas pun sahih, dibina daripada permata pun sahih. Jadi apa kata ulama hadis? Ulama hadis kata ada tempat yang dibina daripada emas, ada tempat yang dibina daripada mutiara. Dan sebagian ulama kata bangunan tu, mana tebing yang dibina di tepi sungai Kausar tadi, tebing atau tembok yang terbina daripada emas yang dihiasi di atasnya permata-permata atau mutiara-mutiara yang berrongga atau yang berlubang. Dan tidak ada halangan kerana Nabi SAW bercakap tentang Kausar ni banyak kali. Antara nikmat yang Nabi bersyukur dan Nabi berpuas hati kerana Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah beri pada kamu satu pemberian nanti yang kamu akan redha. Jadi Nabi seronok dengan Al-Kautsar. Sampai bila Nabi mimpi, Nabi terjaga, Nabi senyum, Nabi ketawa. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Diturunkan padaku tadi tentang telaga Al-Kautsar. Jadi Nabi senyum. Betul Nabi banyak kali ulang. Sekali Nabi sebut, Nabi sebut emas, sekali Nabi sebut permata sebab memang semua ini wujud. Semua ini Nabi lihat dalam mimpi Rasulullah SAW berkaitan dengan telaga Al-Kautsar atau berkaitan dengan sungai Al-Kautsar. Okey. Jadi kata riwayat jadi hafatahu min dhahab. Di tebingnya itu terbina daripada emas. Yajri ala janadid durri wal yaqut. Airnya air mengalir di atas batu-batu janadil, bongkahan-bongkahan batu ad-dur wal yaqut yang adanya mutiara dan juga permata-permata. Dalam airnya, tanahnya daripada kasturi. Di sebalik tanah kasturi yang di bawah tanah itu dipenuhi juga dengan mutiara-mutiara dan juga yakut, iaitu batu yakut. Batu yakut. Kalau dur ini adalah mutiara yang didapati dalam sungai. Dur adalah batu permata yang ditemukan di tepi sungai ataupun di bahagian tepi sungai. Kalau dur ni biasa ada di tengah-tengah lautan atau di tengah-tengah sungai, mutiara sungai atau mutiara laut. Okay? Ada mutiara sungai. Dan kalau yang ada di tepi batu-batu yang berkelipan itu namanya dur. Dan namanya yakut. Yakut ni ada banyak warna lah. Ada yakut biru, yakut hijau, yakut kuning dan sebagainya. Jadi bangunan sungai tadi, dua kelilingnya dibuat satu tembok kubah-kubah yang diperbuat daripada emas dan juga dihiasi di atasnya permata-permata yang berongga. Tanah sungai tadi, bahagian bawahnya itu dibuat adalah daripada misk azfar, daripada kasturi yang sangat wangi. Kemudian di atas tanah tadi, sama ada dalam sungai atau luar sungai, dalam sungai ada mutiara,
di luarnya ada yakut. Syarabuhu, rasa air sungai tadi ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa ashaddu bayadan minal laban, dan lebih putih daripada susu. Warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, dan sungai tadi lebih sejuk daripada salji. Wa atyabu min rihil miski, dan aroma sungai tadi lebih wangi daripada bau kasturi. Inilah sifat yang disifatkan terhadap sungai Al-Kautsar dalam syurga yang Allah kurniakan, yang mana pemiliknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah kata, inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kepada kamu, secara spesifik, secara khusus adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi Al-Kautsar, mengikut pandangan ini, mereka kata Kautsar adalah sungai Al-Kautsar yang Nabi sebutkan ini. Pandangan yang kedua, mereka kata Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Kenapa kebaikan yang banyak? Kerana ianya berasal daripada kalimah Al-Katsir. Dari inna a'tainaka al-Kautsar. Kautsar, ada riwayat kata ini adalah telaga Kautsar. Ini adalah sungai Kautsar. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, mereka kata Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Iaitu dalam bahasa Arabnya Al-Khairul Katsir. Al-Khairul Katsir. Kebaikan yang banyak. Iaitu segala kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat di atas muka bumi ini, sampailah di alam barzakh dan di mahsyar sampai ke syurga, semuanya adalah pemberian-pemberian yang agung, pemberian-pemberian yang utama. Di dunia Allah SWT berikan kepada Nabi Al-Quran yang paling agung. Allah berikan kepada Nabi Jawami'ul Kalim. Allah berikan Nabi kemenangan demi kemenangan. Allah angkat nama baik Nabi. Semua yang kita baca tadi, yang kita belajar bersiri pertama sampai sekarang, semuanya berbentuk pemberian yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala yang disebutkan kelebihan di hari akhirat yang kita akan baca, ianya adalah merupakan Al-Kautsar. Kerana Al-Kautsar diambil daripada kalimah Al-Katsir dengan wazan Al-Fau'al, dan orang Arab menggunakan wazan Fau'al untuk menunjukkan terlalu banyak. Al-Katsir banyak, Al-Kautsar terlalu banyak. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Ini pandangan siapa? Ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan anak-anak muridnya. So itu menurut riwayat Abu Bishr ni anak murid kepada Sa'id bin Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, iaitu anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada seorang anak murid, seorang tabi'in yang agung bernama Ibnu Jubair ataupun Sa'id bin Jubair yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Sa'id bin Jubair pernah ditanya oleh anak muridnya yang utama Abu Bishr. Bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang Al-Kautsar. Iaitu bila Sa'id bin Jubair menafsirkan Al-Kautsar dengan kebaikan yang banyak, maka timbul persoalan di kalangan anak murid Sa'id bin Jubair, iaitu Abu Bishr. Abu Bishr berkata, terdapat sebahagian orang mengatakan ia adalah sungai dalam syurga. Sa'id bin Jubair kata apa? Kebaikan yang banyak. Tapi kata Abu Bishr, beliau kata ada orang berpandangan bahawa ini sungai di syurga. Apa jawab Abu Sa'id? Apa jawab Sa'id bin Jubair? Bukan Abu Sa'id tu. InsyaAllah nota boleh dibetulkan. Bukan Abu Sa'id. Ada jawab Sa'id bin Jubair. Beliau kata, An-nahru ladzi fil jannah minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyyah. Syurga, sungai yang terdapat dalam syurga, iaitu sungai Al-Kautsar, adalah sebahagian daripada kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas dan juga anak-anak murid Ibnu Abbas, mereka tidak menafikan bahawa Al-Kautsar itu, telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar itu sebahagian daripada Kautsar. Tapi yang mereka maksudkan, makna Kautsar itu lebih luas. Bukan sahaja terfokus, tertumpu kepada sungai dan telaga,
tapi ianya merangkumi segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang banyak. Kenapa mereka nak tafsirkan begitu? Mereka nak tafsirkan kebaikan itu yang umum sebab ayat ni cerita tentang syukur nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Kalau kita belajar surah Kautsar, kita bahagi surah Kautsar kepada dua bahagian. Bahagian berita dan bahagian perintah. Bahagian berita, inna a'tainakal kautsar. Dan hujungnya inna syari'aka huwal abtar. Okay. Ya Allah beritakan kami telah isytiharkan, kami berikan kepada kamu telaga Al-Kautsar. Ini berita. Allah sampaikan berita. Bahagian kedua Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Maka bangunlah salat dan sembelihlah kepada bangunlah salat kerana Allah dan sembelihlah. Maknanya apa? Kalau Allah berikan kepada kamu kebaikan yang banyak, maka hendaklah kamu bersyukur dengan banyakkan solat. Makin dekat hubungan kamu dengan Allah. Dan banyakkan sembelih, beri makan kepada manusia. Rapatkan hubungan dengan manusia. Kalau dapat nikmat yang banyak, bukan kita makin jauh dengan Allah dan makin jauh dengan manusia. Ramai orang bila Allah beri nikmat, naik pangkat, dapat kedudukan, jadi kaya, dia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'zubillah. Jadi orang yang suka melakukan maksiat, melancong ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dia menyebabkan dia makin jauh dengan Allah, dan dia menyebabkan dia dah tinggalkan masjid, lupakan tempat-tempat ibadat. Pada masa sama dia makin kaya, makin kedekut dan tak nak jumpa kawan-kawan. Makin susah kawan-kawan nak jumpa, makin susah nak senyum, makin tak kenal manusia. Ini bukan orang kaya, orang yang hebat yang Allah nak. Ketika Allah turunkan ayat ini, bahawa Allah telah kurniakan kepada Nabi Al-Kautsar, Allah perintahkan supaya Nabi bangun solat, itu rapatkan hubungan Allah, dan Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk sembelih dan berikan makan kepada orang miskin, rapatkan hubungan dengan manusia. Berbeza dengan surah sebelumnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berkaitan seorang lelaki Allah berikan dia kurniaan yang banyak menyebabkan dia sombong dan menganiaya golongan miskin. Okay, ini adalah pemberian makna Al-Kautsar. Sebahagian daripada ulama berpandangan Al-Kautsar adalah nama telaga Al-Kautsar, dan tidak salah. Cuma beza kat mana? Sungai Al-Kautsar terdapat di syurga Firdaus, mengalir ke bawah melalui sungai-sungai yang melalui syurga-syurga yang lain, dan terdapat di sana dua saluran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan saluran itu daripada emas dan perak. Dua saluran. Satu saluran daripada emas, satu saluran daripada perak, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan saluran tadi untuk membawa air daripada air sungai Al-Kautsar kepada satu telaga yang berada di mahsyar, iaitu di luar syurga, yang dinamakan sebagai haud. Al-haud, iaitu telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, sungainya, airnya itu ialah daripada air sungai Al-Kautsar. Air telaga tersebut, punca airnya adalah diambil, mata airnya tadi berpunca daripada air sungai Al-Kautsar. Okay. Airnya sama, cuma tempatnya berbeza. Tempatnya di mahsyar, sebelum di luar syurga. Macam mana boleh datang? Datang melalui mizaban. Nabi kata lahu mizaban. Ada dua saluran yang Allah Subhanahu wa taala buat ciptakan, dua saluran yang membawa air daripada sungai Al-Kautsar kepada telaga Al-Kautsar. Satu daripadanya tercipta daripada emas, dan satu lagi saluran dicipta daripada perak. Itulah dia sifat Al-Kautsar. Dan ini merupakan pemberian yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada yang lain. Itu telaga Al-Kautsar. Soalan seterusnya, nabi-nabi yang lain ada telaga atau tidak? Nabi-nabi yang lain, adakah nabi-nabi yang lain memiliki telaga seperti mana Nabi Muhammad SAW? Ya. Nabi lain juga memiliki telaga. Mereka juga ada kurniaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan bahawa inna likulli nabiyyin haudan. Semua nabi Allah kurniakan ada telaga masing-masing. Allah bagi kurnia ada telaga.
Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, iaitu nabi-nabi, yatabahuna ayyuhum aktsar waridah. Mereka berbangga antara satu sama lain, telaga manakah yang paling ramai orang hadir, orang datang berkumpul, orang tertumpu padanya. Dan Nabi kata, wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Aku harap Allah Subhanahu wa taala jadikan telaga aku telaga yang paling ditumpu oleh manusia, dan itulah yang berlaku. Semua manusia di mahsyar mengharapkan dapat minum daripada telaga Nabi SAW, yang mana kalau seorang siapa sahaja yang pernah merasai telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Jadi kat syurga apa yang tinggal? Kat syurga, nikmat minum di syurga hanyalah merupakan nikmat di atas nikmat, iaitu merupakan kita makan minum kita di syurga, dan segala perkara yang didapat adalah pertambahan nikmat di atas nikmat, bukan minum kerana lapar. Kerana tidak ada lagi kesakitan, tidak lagi kelaparan, tidak lagi dengki dalam syurga. Di syurga yang tinggal hanyalah salamun qaulam min rabbir rahim. Salam yang ada semua sejahtera. Inilah dia pemberian yang kedua berkaitan dengan pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurniakan kepada yang lain, iaitu telaga Al-Kautsar, dan juga sungai Al-Kautsar, ataupun bermakna kebaikan yang banyak mengatasi kebaikan-kebaikan yang dikurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. InsyaAllah kita sampai sini sementara. Kita tengok buka pada soalan-soalan. Dipersilakan tuan-tuan sekiranya ada soalan. Atau siapa yang ada faedah, artinya yang ada tambahan, ada penambahan, seperti mana yang dibuat oleh Puan Zaidah tadi, ya, bahawa surah Al-Kautsar mengandungi 10 perkataan. Terima kasih banyak-banyak mengingatkan saya. Kalau surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadri mengandungi 30 perkataan. Itu surah Inna Anzalna. Tapi surah Al-Kautsar mengandungi 10 perkataan. Saya cuba tengok chat tuan-tuan. Saya info lagi. Okay, terima kasih kepada Tuan Nur Syam. Ingatkan saya Kasturi, makna misk tadi. Terlupa. Okey. Seperti tiada soalan. Di Facebook ada soalan ke, admin? Okey. Alhamdulillah. Jadi kita di sini tiada soalan, juga di Facebook tiada soalan. InsyaAllah kita, majlis kita, kita tutup majlis kita pada petang ini. Sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari-hari kita daripada hari ke hari akan menjadikan hari yang lebih baik pada hari semalam, dengan pertambahan ilmu dan amal yang kita lakukan untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu bertambah, kita makin kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sebenarnya. Kita makin banyak beramal menunaikan hak tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hari ke hari ilmu kita bertambah dan amalan kita bertambah. Dari hari ke hari kita menjadi muslim dan mukmin yang lebih berkualiti pada hari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis kita pada petang ini majlis yang diridai dan majlis yang mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini sahaja. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.